Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini bersama saya Firdaus Selamat dalam segmen Bicara Minda. Jadi bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak sampaikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi semalam saya dah mendapat satu persoalan daripada seorang rakan maya lah, pun tidak mengenali beliau, tetapi beliau mesej saya di Facebook Messenger dan beliau bertanyakan sekadar pandangan lah, pendapat berkenaan dengan satu kenyataan apa, iaitu berkenaan dengan KWSP ada menjual saham di sebuah syarikat sebanyak 480,000 lebih unit. Okey, yang mana KWSP melupuskan lagi 481,000 unit saham dalam sebuah syarikat ni pada 4 Jun yang lalu, yang mana telah mengurangkan pegangan sahamnya dalam kumpulan itu sebanyak 9.9%. Yang mana sebelum ini KWSP berkata sebelum ni KWSP telah pun menjual 955,000 lebih saham di dalam kumpulan itu pada 2 dan juga 3 Jun. Okey, jadi persoalan daripada saudara yang bertanyakan tu, dia tanya adakah penjualan saham ni ada berkaitan dengan ISINA 2.0. Jadi secara umumnya penjualan saham-saham berikut tidak ada kena-mengena dengan ISINA 2.0 kerana penjualan saham berikut adalah berdasarkan keadaan semasa ataupun prestasi semasa syarikat berkenaan dan juga laporan audit yang terkini yang telah pun keluar. Jadi pihak KWSP mengambil berat daripada apa yang telah dinyatakan oleh audit dalam audit report berkenaan. Jadi mereka telah bertindak menjual saham mereka daripada syarikat berkenaan sebanyak total 1.3 lebih juta saham. Okay, telah dikeluarkan pegangannya. Dan apabila penjualan saham ni secara mudah kita tahu dia melibatkan urus niaga tunai. Jadi sekarang ni di dalam orang kata simpanan KWSP lebih banyak tunai lah, selain daripada keuntungan suku tahun pertama sebanyak 19 bilion lebih yang telah diperolehi daripada pelaburan dan juga simpanan tetap dan sebagainya dalam tempoh 3 bulan yang pertama untuk tahun 2021. Jadi kalau ditanyakan secara umum, penjualan berkenaan seperti yang saya telah nyatakan tadi tidak ada kena-mengena dengan ISINA sambungan ISINA 2.0. Tetapi jika kita melihat daripada keadaan semasa yang mana semalam telah pun diumumkan bahawa PKP 3.0 pelaksanaannya disambung lagi dalam tempoh 2 minggu lagi kerana kes masih lagi berada dalam lingkungan lebih daripada 5,000 kes. Selain daripada orang kata apa, kita masih lagi bukan berada dalam kelompok 80% komuniti yang telah mendapat vaksin. Jadi untuk PKP ni pelaksanaannya pada pandangan peribadi saya lah, kemungkinan besar akan ditangguhkan, akan di orang kata apa, dipanjangkan lagi lah, tidak mustahil. Okay, sebab keadaan kes sekarang 5,000 6,000 lebih. Jadi kalau lah kata nak tunggu sehingga turun ke 1,000 ataupun bawah 1,000 mungkin mengambil masa yang lebih panjang, selain daripada proses vaksin yang masih lagi mengambil jangka masa yang panjang. Jadi PKP pelaksanaan dia pada saya mungkin akan berlangsung lebih lama. Apabila berlangsung lebih lama, banyak sektor juga yang tidak boleh beroperasi, dan ini sudah tentu memberi kesan kepada sektor berkenaan selain daripada pendapatan untuk sektor berkenaan dan juga pendapatan kepada pekerja-pekerja yang bekerja di sektor berkenaan. Berikutan juga dengan desakan beberapa parti politik, begitu disusuli juga dengan desakan oleh pencarum, penerima ISINA dan sebagainya. Jadi saya berpendapat tidak mustahil ISINA 2.0 ni boleh dilaksanakan, dan saya agak yakin lebih daripada 50% ada kebarangkalian ia boleh dilaksanakan, dan mungkin dalam bulan Julai ataupun bulan Ogos, orang kata ada kebarangkalian pada saya lah, kerana selain daripada keadaan
pandemik semasa, selain juga pada keadaan ekonomi semasa, selain daripada pertumbuhan yang baik yang telah dijana oleh pihak KDBSP dalam suku tahun 2021, walaupun telah mengeluarkan wang untuk Air Lestari pada tahun 2020, walaupun telah mengeluarkan wang untuk Air Sinar pada Januari 2021, tetapi keuntungan yang dijana pada tahun ini lebih daripada suku tahun lepas, seperti mana yang ada satu dikongsikan dalam komen YouTube saya, yang mana dia berpandangan bahawa KDBSP bermurah, ibarat bersedekah apabila membenarkan untuk pengeluaran Air Sinar dan Lestari. Jadi walaupun mengeluarkan duit dengan lebih banyak, hampir 70 bilion, tetapi keuntungan pada tahun ini dalam keadaan yang teruk pelaburan pada tahun lepas, tetapi menjana keuntungan yang lebih. Jadi berbalik kepada Air Sinar 2.0, saya agak yakin insya-Allah kemungkinan besar akan diumumkan dalam bulan 7 ataupun bulan 8. Saya yakin pelaksanaannya akan ada sambungan, cuma kita tak tahu sama ada dia bersyarat ataupun tidak. Dalam tempoh jangka masa berapa lama, kemungkinan besar 3 hingga 6 bulan adalah waktu yang paling ideal untuk pelaksanaan ini. Selain itu juga, pelaksanaan Air Sinar ini jika diteruskan, ia juga dapat membantu kitaran wang tunai dalam pasaran kita, memandangkan banyak peniaga kecil dan sederhana yang tidak dapat beroperasi. Jadi orang kata nak sekelip balik cash tu, nak menjana balik, orang kata nak memberikan kuasa untuk membeli kepada rakyat, nak menjana ringgit di dalam ekonomi kita. Jadi tidak mustahil ianya akan dilaksanakan, dan saya yakin lebih daripada 50% insya-Allah akan ada pengumuman berkenaan dengan Air Sinar 2.0. Itu adalah pandangan peribadi saya. Jika salah, maafkan saya lah. Tapi kalau ikut pada perkembangan terkini, pada keadaan semasa, tidak mustahil ianya boleh dilaksanakan. Okey, jadi saya rasa itu saja penjelasan saya untuk hari ini. Bagi mereka yang mungkin ada membaca berita berkenaan tetapi tidak tahu apa-apa, saya dah cuba jelaskan dengan sebaik mungkin tadi, dan insyaAllah kita tunggu dan doakan semoga ada sinar yang menanti kita insyaAllah pada dalam masa yang terdekat. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Jika ada sebarang perkembangan terbaru, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.